يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي إعانة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih lagi membicarakan mengenai kesalahan sewaktu sembahyang, iaitu muka surat 57. B 58 lah. Jadi cara meletakkan tangan sewaktu kita berada dalam keadaan tasyahud ataupun ialah tasyahud at-tahiyyatul mubah tu. Jadi sewaktu kita berada untuk membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu, kedudukan tangan kita yang sepatutnya antaranya ialah meratakan hujung jari dengan lutut. Ini dia. Kita dah sebut minggu lepas. Jadi yang ketiga pula ialah menghamparkan semua jari dan mengangkat telunjuk semenjak mulai duduk tasyahud. Jadi semasa kita duduk tasyahud, hamparkan jari ni atas paha kita, atas lutut, dan jari itu mesti sama dengan kepala lutut. Kata ini kepala lutut, jadi sama. Kemudian jari telunjuk itu dia daripada awal lagi dia tunjuk. Adalah kalau kita pergi ke Mesir, di negara Arab sendiri pun kadang-kadang dia buat gitu. Jadi semuanya ialah ada pandangan dan hujah masing-masing. Cuma di sini dia lebih kepada ambil satu pandangan yang orang panggil tak payah nak keliru sangat dah. Kita ambil satu lorong saja. Kalau bincang banyak lorong, jadi takut pening kepala. Sebab benda ni benda yang orang panggil sunat je. Duduk antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud, yang akhir itu wajib, rukun. Tapi cara duduk tu, nak letak tangan lurus ke, letak jari pusing gerak-gerak ke, itu maknanya dia sebut sini satu kesalahan. Sebab tu kitab ni kalau baca seorang ni tuan-tuan, kita yang membaca seorang tu dia akan rasa pening kepala. Apakah kalau duduk macam yang antara dua sujud itu, kalau tak duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan pula tak lipat, apakah maknanya dikir batal? Persoalan ditimbul. Kalau ikut di sini ni macam batal tau. Sebenarnya kesalahan yang disebut di sini itu bahagian yang kata cara duduk tu
antara dua sujud tu, kalau tak ikut cara dia pun tak batal, cuma tak cantik. Nabi naknya cara lain. Macam saya sebutlah, benda sunat ni walaupun kalau tak buat pun tak apa, tapi kalau buat tu kau boleh ikut cara Nabi lah. Itu dia. Ini adalah cara mengikut sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk bertasyahud dengan meletakkan kedua-dua belah tangan baginda di atas paha baginda dan meluruskan jari-jarinya di atas paha baginda dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Sementara tangan kanan baginda pula digelongkan dengan cara merapatkan jari kelingking dan jari manis ke tapak tangan dan menggulungkan ibu jari ke tengah, sedangkan telunjuk diluruskan ke hadapan dan menggerakkan dan mengangkatnya. Macam yang kita dah buat lah, macam yang kita dah buat tu. Cuma yang saya sebut tadi, setengah-setengahnya dia bergerak-gerak. Jadi dalam kitab ni dia kata apa? Dia lurus daripada awal sampai akhir. Perbuatan ini baginda lakukan semenjak baginda mula duduk untuk tasyahud sehinggalah baginda memberi salam, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tasyahhud wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra wal yumna wa qa'ada 53 wa asyara bi asbu'ihi as-sab'ah sababah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk untuk membaca tasyahud, diletakkannya tangan kirinya di atas paha kiri dan tangan kanannya di atas paha kanannya, dan diakatkannya bilangan 53 dan diisyaratkannya dengan jari telunjuk. Yang 53 ni saya tak nak hurai lagi sebab saya tengah kaji apa yang dimaksudkan dengan 53 tu secara tepat. Kena cari hadis yang tepat lah. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa mengisyaratkan dengan telunjuk itu telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak baginda mulai duduk untuk bertasyahud, bukan ketika hendak membaca tasyahud. Mula-mula duduk tasyahud tu start dah lagu ni. Ni. Bukan maknanya bila baca tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir asyhadu an la ilaha illallah barulah ada gerak-gerak kan. Itu kebanyakan yang kita tengok. Jadi dalam kitab ini dia kata Nabi dia kata start daripada awal lagi. Dalam hal ini cuba tengok dia sebut di sini. Menggerakkan telunjuk ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan fuqaha. Ulama Syafi'i mengatakan bahawa berisyarat dengan telunjuk ini hanya dilakukan sekali saja, iaitu ketika membaca kalimah illallah dalam syahadah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sebab tu maknanya kita yang Syafi'i bila baca asyhadu an la ilaha illallah tu kita angkat. Tapi tempat-tempat lain dia main dia gerak-gerak. Maknanya di sini kalau gerak-gerak macam ni dalam mazhab Syafi'i dia batal. Kira yang kita duk belajar kitab kuning lah. Ini kitab kuning kan, pasal apa lebih 3 kali dah gerak-gerak. Tapi Imam Syafi'i punya ulama dia angkat illallah tu angkat. Maknanya angkat tu sebagai tanda tak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Itu dia maksud dia. Ulama Hanafiyah pula menggerakkan telunjuk mereka sebanyak 3 kali. Tapi kalau tu Arab ni, orang Mesir yang geng-geng yang mengamalkan Hanafi ni, dia kadang-kadang dia tak berhenti. Bergerak. Jadi Hanafi ketika membaca la tu dia baca dia angkat, kemudian menurunkannya semula, kemudian mengangkatnya kembali ketika membaca la ilaha illallah. Sedangkan ulama Malikiyah menggerak-gerakkan telunjuk semenjak mulai tasyahud hingga selesai solat. Ini geng-geng yang Maliki pula ni.
Ya. Jadi kalau kita tengok Imam Malik punya geng, dia duk asyik gerak-gerak. Itu yang Syafi'i tengok, dia kata apa dia? Ini habis batal sembahyang, duk gerak-gerak tak berhenti. Ya. Sebab Imam Malik ni dia agak banyak perbezaan dia dengan Syafi'i. Contoh dia, dalam mazhab Maliki, kalau nak buat kunut, kalau kita sembahyang sunat tarawih dah, kunut kita lepas rokok, witir. Tapi Maliki, dia punya kunut dia sebelum rokok, Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhir Allahu akbar rokok. Lepas tu bangkit, lepas tu sujud. Itu Maliki. Ya. Jadi kalau kita tengok di sana, yalah, saya pun pernah, dia di Mesir ni dia kebanyakannya Syafi'i, Hanafi, tapi Maliki ni kurang lah. Tapi saya pernah lah ikut sembahyang dengan puak-puak Maliki, imam yang berpegang pada Maliki, dia buat macam tu lah. Ya. Bila dia buat macam tu maknanya dia Maliki lah tu. Dia kunut, lepas tu baru rokok. Kita rokok, i'tidal, sebelum sujud kunut. Perbezaan antara perbezaan. Manakala ulama Hanabilah ni Hambali lah, berpendapat bahawa menggerakkan telunjuk itu ialah setiap kali kita menyebut lafaz Allah dalam tahiyat. Ya. Setiap kali sebut kalimah Allah dalam tahiyat tu, sebut apa ni, bila sebut Allah gerak. Itu Hanbali, ataupun geng-geng Hambali. Okey, habis berkenaan dengan cara kita letak tangan. Ya. Cara kita letak tangan. D, nombor 4 ibu jari tetap menekan jari tengah. Jari tengah mana ni? Ya. Baik ketika membaca syahadah tauhid maupun ketika membaca syahadah Rasul. Ini masa tunjuk. Ibu jari tetap menekan jari tengah. Jari hantu ya. Manis hantu. Kelingking mana ni? Ya, kelingking. Ni jari apa kelingking. Manis. Hantu. Telunjuk ibu. Ya. Jadi dia kata ibu jari tetap menekan jari tengah. Ya. Macam kita dah buat dah. Ini saya ingat tak nak beria lah, sebab kita dah buat dah ini. Cuma yang orang confuse-nya di sini, ramai yang tanya lah, yang duk gerak-gerak tu apa benda tu? Yang gerak-gerak tu lah tadi yang kita bincang ni. Syafi'i kata gerak masa illallah. Hanafi kata gerak 3 kali. La ilaha illallah, maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia gerak 3 kali. Masa la tu sebenarnya satu, lepas tu jatuh. La asyhadu an la ilaha illallah, maknanya illallah tu angkat lagi. Ya. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu. Yang Maliki pula gerak daripada awal sampai akhir. Sampai akhir apa dia? Sampai akhir tasyahud. Kemudian Hambali pula dia kata setiap kali menyebut kalimah Allah, lafaz Allah. Baik. Perbezaan ini kita lihat sering dilakukan oleh sebahagian umat Islam, yakni mereka menaikkan ibu jari mereka sehingga merapat kepada telunjuk mereka ketika mereka membaca syahadah Rasulullah. Perbuatan ini bertentangan dengan sunnah, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah riwayat yang bermaksud Nabi pernah melihat seorang sahabat yang menggunakan 2 batang jarinya ketika bertasyahud dan memberi isyarat. Maka Rasulullah bersabda, esakan Allah sambil baginda mengisyaratkan dengan telunjuk baginda. Ya. Jadi ada ini janganlah yang lain saya tak tengok, yang saya tak nak bincang yang ni. Yang saya nak sebutnya yang ni je, yang selalu diangkat ni. Yang lain tu pakai angkat jari 2, 3 ke apa benda, tak nak bincang sebab itu jarang berlaku.
Tapi yang ini memang banyak berlaku dan ramai orang tanya kenapa duduk angkat-angkat macam ni. Kalau angkat-angkat macam ni itu Malik kan. Tapi kalau di Malaysia ni saya tengok jarang lah. Yang kebanyakan di Malaysia ni bila disebut asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau pergi ke Mekah, itu boleh tengok belaka. Sebab di Mekah tu dia ada belaka Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Jadi kalau dia bergerak manjang itu Maliki, Maliki. Kalau bergerak 2-3 kali itu Hanafi. Kalau gerak sekali itu Syafi'i. Kalau gerak banyak kali tapi putus-putus itu Hambali. Sebab dia ada kalimah Allah je dia diangkat sebagai tanda mengesakan Allah. Oleh yang demikian, cara yang betul ketika ini ialah mengangkat telunjuk semenjak kita mula duduk untuk bertasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, hinggalah kita selesai menunaikan solat. Kesalahan dalam duduk tasyahud awal dan akhir. Duduk tasyahud awal ialah pada rakaat yang kedua, kecuali pada solat yang hanya 2 rakaat seperti solat subuh dan solat sunat, yang dilakukan dengan menghamparkan kaki kiri dan duduk di atasnya serta menegakkan tapak kaki kanan. Duduk ini dikenal juga dengan duduk tahiyat awal. Manakala duduk tasyahud akhir, yang duduk tahiyat awal ni saya pun dah tunjuk sikit-sikit lah minggu lepas. Manakala duduk tasyahud akhir ialah dengan menegakkan kaki kanan, tapak kaki kanan, sementara kaki kiri berada di bawah lengkungan kaki kanan tersebut, sedangkan pinggul berada di atas lantai. Ia juga dikenal dengan duduk tahiyat akhir. Ini pun tak payah saya tunjuklah, sebab semua daripada kalangan kita buat belaka. Sampaikan tempat yang sempit pun dia buat juga. Itu saya nak tegur sikit. Duduk cara tahiyat akhir ni benda sunat. Kalau sampai menyusahkan orang, sampai kata orang menghimpit orang lain, tak payah buat. Duduk macam tahiyat awal. Nak pula badan kita mungkin besar, ya tak? Tempat sendat sempit, kita nak ambil juga hak ni, hak tahiyat akhir punya cara ni. Itu yang jadi apa ni, yang kawan sebelah ni pun sampai begini kan, yang kawan tu pun ada sakit pinggang juga kan. Jadi kena ingat, kalau rasa nampak susah menyusahkan orang lain, duduk macam tahiyat awal. Itu saya nak tegur. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering berlaku ketika ini ialah duduk tanpa menegakkan tumit kanan. Ini bagi tuan kitab ni dia kata salah. Jenis mananya orang panggil tak tegakkan tumit kanan yang macam ni. Lipat je ni. Tapi yang dikatakan kesalahan sini, kesalahan dari sudut hak terbaik. Bukan salah tu kalau tak buat batal sembahyang dah. Cuma tak dapatlah pahala yang terbaik tadi. Nombor 2, duduk di atas kedua-dua tumit. Jadi macam yang saya tunjuk. Kalau saya duduk selalu macam tu. Duduk antara duduk di atas kedua-dua tumit. Ada setengah kalau di setengah tempat macam ni. Tapi yang popularnya macam ni lah. Tapi yang terbaik macam ni. Ini tahiyat akhir. Kalau di negara Arab, dia biasanya bila sembahyang tu hari Jumaat lah, biasanya masjid sempit. Jadi sembahyang tu bila duduk tu rapat sangat. Bila rapat sangat, dia akan duduk di atas, orang panggil dia tongkat macam saya duduk tadi. Dia jadi tinggi. Dia duduk di atas, betul-betul di atas, bukan tumit. Kalau tumit tadi yang lipat macam tu yang lipat macam ni. Ini yang macam ni, tegak. Tu yang saya tunjuk tadi. Yang ketiga, duduk di atas lantai sementara kedua-dua tapak kaki berada di kiri dan di kiri pinggul.
Ini jaranglah berlaku ni tak payah kita nak bincang panjang, jangan berlaku ini. Tapi ingat yang disebut ni semuanya salah dari sudut orang panggil tak sempurna. Kalau tak buat macam ni tak sempurna, tak comel. Tapi kalau buat juga disebut salah kan, tapi tak batal. Kena ingat, tak comel je, bukannya membatalkan sembahyang, cuma tak comel. Inilah di antara kesalahan-kesalahan yang sering kita lihat dilakukan oleh umat Islam ketika melakukan solat. Padahal dalam hal ini telah ada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kata-kata dan perbuatan baginda. Adapun cara yang betul dalam duduk tasyahud ini ialah untuk tasyahud awal hendaklah kita melakukan duduk iftirash, yakni duduk di atas tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan serta menghalakan anak-anak jari ke kiblat. Itu hak terbaik. Saya tunjuk dah tadi kan. Cuma yang ini ni ialah saya sendiri pun tak boleh buat. Kita punya mungkin urat saraf tu ke dah tak boleh ke apa benda, saya tak tahulah. Tapi setengah orang saya tengok okey, cantik dia buat. Boleh buat. Hak mana boleh buat, buat. Hak mana tak boleh buat, tak apa. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah riwayat yang bermaksud kemudian Rasulullah duduk iftirash, dibentangkan kaki kirinya, dilipat kaki kiri, kita duduk atas kaki kiri dan duduk di atas kaki kiri serta menegakkan kaki kanannya. Sementara dalam riwayat yang lain pula dinyatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada tasyahud awal, beliau duduk di atas tumitnya yang kiri dan menegakkan tumit yang kanan. Lebih kurang samalah. B. Untuk duduk tasyahud akhir, hendaklah kita melakukan duduk tawarruk, iaitu duduk di atas tikar atau lantai dan meletakkan batin tumit di bawah gelungan kaki kanan dan menegakkan tumit yang kanan. Ini kalau baca pening kepala, macam hak kita buatlah, senang cerita. Macam yang kita buat tu betul dah. Cuma saya sebut dah tadi, saya tegurnya kalau menyusahkan orang jangan buat. Itu saja saya nak tegur. Dalam bab tasyahud akhir ni saya tengok okey, cantik dah kita buat. Selain daripada itu, hendaklah kita meluruskan tulang belakang semampu kita dan tidak menongkatkan tangan kiri ke atas lutut sehingga badan miring ke kanan dan kepala tidak berada dalam posisi menegak. Macam mana? Ini banyaklah yang berlaku. Maksud dia kepala ke kanan ditekan. Ini memang tak betul lah. Buat biasa. Ini banyak yang saya jumpa ni. Perbezaan antara duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir ialah pada letak kaki ketika duduk tersebut. Pada duduk tasyahud awal kita dikehendaki melakukan duduk iftirash, yakni duduk di atas tapak kaki kiri. Manakala pada duduk tasyahud akhir kita dikehendaki melakukannya secara tawarruk, iaitu meletakkan kaki kiri di bawah lengkungan betis kanan dan menegakkan tapak kaki kanan serta menghalakan jari-jarinya ke arah kiblat. Cuba tengok gambar tu. Tu dia. Ada gambar belakang. Perhatikan gambar berikut. Duduk tasyahud awal dari belakang. Tu dia, cara duduk. Duduk tasyahud akhir dari belakang. Apa beza? Cuba tengok. Ini cara yang sebenar lah kalau nak ikut cara sebenar. Cara orang panggil
Macam ni lah orang bawa kereta kan. Kalau masuk gear 1, saya kecil-kecil dulu masa bawa kereta ayah kan, kereta buruk. Daripada gear 1 masuk gear 3 lalu. Kan? Boleh tak? Boleh, tak ada apa. Kereta pula Austin yang lama punya dulu. Belas lagi ya, melanggar bukit, tak ada apa. Yang dia tak kemek. Tapi nak ceritanya daripada gear 1 sampai gear 3 tak salah. Tapi yang terbaiknya apa dia? 1, 2, 3, 4. Jadi itu dia punya cara dia. Jadi yang ini ni maknanya kalau saya nak sebut di sini, cara duduk ni ikut kemampuan. Kalau boleh, inilah yang terbaik. Kalau tak boleh juga, tak apa, duduk ikut yang kita boleh duduk. Demikianlah bimbingan sunnah tentang cara yang betul dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Adapun duduk di atas lantai dengan menegakkan kedua-dua belah kaki, tapak kaki di kiri dan kanan pinggul amat tidak disukai oleh Rasulullah, kerana duduk seperti itu sama dengan duduk seekor anjing, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah riwayat, aku dilarang oleh kekasihku Rasulullah daripada duduk iqa' seperti duduk anjing. Oleh demikian, maka cara duduk yang betul ketika ini ialah mengikut cara duduk yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah dinyatakan di atas. Okey. Jadi kesimpulannya dalam bab tahiyat akhir ni, pertama sekali cara kita gerak ni yang saya nak komen lah bukan nak komen, nak ulas sikit. Ini berdasarkan kepada pandangan mazhab masing-masing. Yang Maliki dia gerak manja, Hanafi 3 kali, Syafi'i sekali, Hambali berkali-kali tapi dia putus-putus. Maliki ni tuan-tuan, dia bergerak gini. Maliki. Kalau tengok Maliki punya cara. Hambali dia putus-putus, angkat. Tengok time sebut Allah, dia angkat. Okey, yang keduanya, duduk tasyahud akhir jangan sampai menyusahkan kawan kita yang duduk belah kiri. Kita selesa lah, tapi kawan sebelah kiri tu tak selesa, duduk menahan. Dia nak duduk tak boleh sebab kawan sebelah ni pun dah tak boleh nak himpit dah. Kita yang duduk yang sebelah kanan ni, kita duduk sebelah kanan dia ni, kita himpit dia dengan cara duduk tahiyat akhir. Itu je yang saya nak tegur. Kesalahan dalam memberi salam. Salam adalah rukun. Assalamualaikum, yang belah kanan je. Yang belah kanan adalah rukun, belah kiri sunat. Kena ingat ini salam. Memberi salam yang pertama adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun solat, dan ia juga merupakan tahlil atau pintu gerbang menandakan seseorang sudah di luar daripada solat. Maknanya bila bagi salam belah kanan, itu menunjukkan dia dah keluar daripada pintu sembahyang. Maknanya dia putuskan sembahyang dia, habis. Sebab itu kalau kita terlupa nak niat jamak solat, maghrib, isyak, jamak takdim, jamak jamak takdim lah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kalau kita terlupa nak niat dalam takbiratul ihram, memang kita tak niat sebab kita payah nak niat jamak takdim. Kita nak niat masa kita sembahyang, tengah-tengah sembahyang. Bila yang dimaksudkan dengan tengah-tengah sembahyang, iaitu bermula daripada takbiratul ihram sampai salam yang pertama. Jadi dalam tempoh itu kita boleh niat, aku himpun asar dalam waktu zuhur, ataupun aku himpun isyak dalam waktu maghrib. Dalam tempoh tu, takbir sampai salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Dan dalam kitab Kifayatul Akhyar disebut, hatta kita sebut as-salat, belah kanan, teringat tak niat lagi jamak takdim, maka tengah as-salam tu mualaikum, assalamu
masih lagi dalam sembahyang, kita niat dalam hati biasa, aku himpun asar dalam waktu zuhur kerana Allah Ta'ala, dah dikira sah untuk kita buat jamak, ya. Ataupun tak kira jamak asar dalam waktu zuhur ke ataupun isyak dalam waktu maghrib. As-salah baru teringat, oh tak niat lagi himpun isyak dalam waktu maghrib. Okay, niat as-salah tu niat dalam hati, ya. Himpun isyak dalam waktu maghrib kerana Allah Ta'ala. Jadi assalamualaikum kum majabih, ya. Habislah sembahyang kita. Hakikat memberi salam itu ialah bahawa ia sebagai tanda kita telah selesai daripada pekerjaan munajat kepada Allah, ya, munajat, doa. Oleh yang demikian, apabila kita memberi salam, hendaklah kita ingat bahawa kita memohon kesejahteraan untuk semua yang hadir, dan kita ingat juga bahawa ketika itu kita baru kembali daripada menghadap Maharaja di suatu tempat yang jauh. Kerana itu kita hendaklah memberi salam kepada semua hadirin, kerana kita telah berpisah dengan mereka selama beberapa ketika. Dia punya simboliknya, bila kita sembahyang ni, mana kita naik, angkat jiwa kita naik ke atas. Kita tinggal manusia di atas muka bumi ni. Dia panggil apa dia? Dipanggil Mi'raj Ar-Ruh, ya, Isra' daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu dinamakan Isra'. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, itu Mi'raj. Jadi sembahyang ini dikatakan sebagai apa dia? Mi'rajur ruh. Angkat diri kita, ruh kita ni naik ke langit jumpa Tuhan. Bila dah habis sembahyang, kita turun balik ke bumi bagi salam kepada geng-geng kita manusia. Itu maknanya simbolik yang dikatakan bagi salam tu. Maksud dia, ya. Takbir apa dia? Takbir Allahu Akbar, sebab jiwa kita diangkat naik bertemu dengan Allah Maha Besar. Angkat jiwa kita. Kita duduk di atas muka bumi, tapi orang panggil simbolik dia, angkat jiwa kita naik ke atas muka ke atas ke langit. Dan bila kita bagi salam, maknanya dah habis jumpa Tuhan, kita bagi salam untuk siapa dia? Untuk manusia. Allahu Akbar untuk Allah yang duduk di atas. Assalamualaikum untuk manusia. Sebab kita turunkan balik roh kita ke muka bumi ni. Itu dia punya maksud dia lah, ya, maksud dia. Sebagaimana yang telah diutarakan di atas, bahawa salam yang wajib atau salam yang menjadi rukun solat itu hanyalah salam yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang berbunyi, annan nabi kana yusallim taslimatan wahidatan talqa'a wajhi, bahawa Nabi SAW pernah memberi salam hanya sekali saja, dan beliau memalingkan mukanya ketika memberi salam. Maknanya yang macam kita buat lah, ya. Cuma kita buat tu kadang-kadang kita tak tahu Assalamualaikum ni apa makna dia. Maknanya oleh kerana aku turun ke bumi, aku jumpa balik geng-geng aku manusia, jadi aku bagi salam pada dia. Tu dia, Dalam riwayat lain pula dinyatakan bahawa ketika memalingkan muka itu kelihatan putih pipi baginda. Demikianlah hakikat dan cara mengucapkan salam sebagai penyudah solat. Segala sesuatu yang berlainan daripada hal tersebut bermakna berlawanan dengan sunnah yang sahih. Panjang lagi tu, kita berhenti setakat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fa yattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.